Terusnya kita akan bercakap berkenaan tentang DDEC ataupun dikenali sebagai Pusat Pembangunan Reka Bentuk Malaysia memperkasa usahawan melalui reka bentuk dan penjenamaan. Untuk bercakap lebih lanjut berkenaan perkara ini, kita akan terus saja bersama dengan Tuan Muhammad Aizuddin Mohamad yang juga merupakan Ketua Pegawai Eksekutif DDEC. Assalamualaikum, apa khabar Tuan? Terima kasih bersama kami. Okey Tuan, kita terus saja untuk kita bercerita lebih lanjut. Kita difahamkan DDEC ini ditubuhkan, idea asalnya dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi dan ia dipersetujui oleh Kabinet pada 2006. Jadi mungkin boleh kita kongsikan secara mukadimahnya apakah penubuhan dan fungsi serta peranan DDEC ini Tuan. Okey, terima kasih. Saya mewakili DDEC mengucapkan terima kasih kepada SPM pagi ini memberi slot kepada DDEC untuk menerangkan sedikit berkaitan DDEC dan fungsi peranan DDEC. Seperti yang dimaklumkan tadi, DDEC ditubuhkan pada tahun 2007. Idea asal daripada mantan PM kelima kita, Tun Abdullah Ahmad Badawi. So idea penubuhan DDEC ni sebagai pusat reka bentuk negara asalnya, dan pada tahun 2008 kita ditukar nama kepada DDEC, Design Development Center. So sebagai Design Development Center, kita punya peranan kita adalah untuk menyelaras aktiviti berkaitan pembangunan reka bentuk dan jenama. Itu idea asal penubuhan DDEC, di mana kita membantu SME dalam mengkomersialkan produk. So contohnya produk usahawan SME yang mana ada di kawasan luar bandar, dan maybe kita komersialkan, kita naikkan nilai dia supaya boleh pergi ke peringkat lebih tinggi. Itu idea asal. Okey, kita juga nak mengetahui berkenaan apakah antara teras perniagaan DDEC dan kenapa ia dipilih sebagai teras utama bagi sebuah kita kata institusi ini yang juga dinamakan sebagai DDEC. Okey, terima kasih. Teras perniagaan DDEC terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama ialah bahagian pembangunan usahawan. Okey, bahagian kedua pembangunan jenama. Apa yang membezakan pembangunan usahawan dan jenama ini ialah sebelum menjadi usahawan, apa yang kita boleh bantu, dan setelah menjadi usahawan dan di mana sesuai ada produk, apa yang kita boleh bantu dalam membangunkan jenama. Dalam pembangunan usahawan, kita boleh bagi kepada tiga bahagian. Satu, didana. Didana ni program manfaat dana, di mana ramai banyak usahawan yang mendapat dana manfaat daripada kerajaan. So kita gunakan dana tu untuk membantu usahawan memperkemaskan jenama. Kadang-kadang kita tengok usahawan dapat dana tapi tak tahu nak dimanfaatkan macam mana. So dana tu disalurkan kepada DDEC dan kita bantu. Kita bantu usahawan menaikkan jenama. Dan yang kedua, bahagian di bawah pembangunan usahawan kita ada dilatih. Dilatih ialah program latihan berkaitan jenama. So kalau DDEC ni sebagai Design Development Center, kita punya latihan lebih fokus kepada reka bentuk. Latihan berkaitan packaging, pembungkusan, penjenamaan. Dan yang ketiga, bawah bahagian pembangunan usahawan, kita ada diusaha. Di mana DDEC sebagai agensi reka bentuk, kita tak mempunyai kepakaran dalam semua bidang. Di mana dalam bahagian inilah kita memerlukan agensi-agensi lain yang mempunyai kepakaran yang berbeza. Di mana bekerjasama dengan DDEC supaya menaik taraf lagi produk usahawan. Okey, itu berkenaan tentang pembangunan usahawan. Pembangunan jenama pula, apakah yang fokus serta ciri-ciri perkhidmatan yang ditawarkan dalam pembangunan jenama ini? Okey. So, pembangunan jenama macam saya maklumkan tadi ada dua bahagian. Pembangunan jenama selepas usahawan mempunyai produk, sudah ada produk, dah ada jenama, macam mana membangunkan, memperkemaskan. Ada 6 bahagian. Pertama, strategi dan identiti jenama. Dan yang kedua, reka bentuk grafik, di mana dalam bahagian ini pembungkusan, reka bentuk yang lain, penerbitan, bahagian reka bentuk grafik, dan kita juga ada unit dalam reka bentuk digital. So digital sangat penting sekarang ini, dan kemudian kita ada reka bentuk dalaman. Tapi dalaman kita fokus kepada aktiviti peruncitan, fotografi dan videografi, dan seterusnya pengurusan acara. Okey, di antara kesemua teras yang disebutkan dan juga yang digambarkan ini, yang mana antara yang paling penting serta menjadi kekuatan untuk DDEC? Okey. Kalau kita tengok tadi senarai 6 tu semua penting. Semua penting, tapi pada saya yang paling penting ialah strategi dan identiti jenama. Di mana kita nampak kesilapan ramai usahawan sekarang ni, dia nak buat produk, dia ingat ada logo, ada packaging, boleh jalan. Sebenarnya pemahaman tu pada saya silap. Sebelum produk tu boleh dipasarkan, dia kena faham produk dia, jenama dia kenapa, siapa target market dia, positioning, kenapa guna warna ni, kenapa guna font tu. Semua faktor yang Semua faktor. Yang tu banyak usahawan yang tak ambil, maybe dia tak maklum ataupun tak berapa faham. That's why DDEC di sini kita mengambil peranan supaya usahawan sebelum dia melancarkan produk dia, dia faham semua aspek berkaitan produk.
Di mana saya cakap di sini, pembangunan jenama adalah yang paling penting sebelum produk dilancarkan. Ya, DIDEC juga sebagai antara pemain industri yang terbabit, pendekatan yang diambil dalam memastikan dan juga membangunkan usahawan Bumiputera dalam perniagaan. Okey. Betul, DIDEC sebagai pemain industri, tapi di dalam industri kreatif ini, bidang ni tersangatlah luas. DIDEC tak boleh buat semua seorang diri. Apa yang kita buat ialah, satu, kita cuba fahami apa kehendak usahawan di luar sana. Dan setelah kita fahami, dan barulah kita boleh designkan produk yang sesuai dengan kehendak usahawan. Di mana kalau tengok tadi, salah satu komponen di usaha, di mana kita bekerjasama dengan agensi-agensi lain, pakar-pakar dalam bidang yang berlainan, supaya bagi tambah nilai kepada produk ataupun perkhidmatan yang DIDEC sediakan. Okey, ini sudah pastinya akan menguntungkan bukan saja usahawan Bumiputera, tetapi mereka yang bekerjasama dan juga terlibat secara langsung dengan DIDEC. Untuk kita mengetahui program atau projek terbaru yang sedang dilaksanakan ataupun yang sedang diusahakan bersama dengan DIDEC pada ketika ini, Tuan. Okey. Projek terbaru DIDEC sekarang ini ialah Sense of Malaysia, atau kata pendek kita panggil SOM. Di mana projek ini adalah kerjasama DIDEC dengan Malaysia Airport Berhad, MAHB. So, dalam projek ini, kita diamanahkan untuk membina enam retail shop untuk meletakkan produk-produk usahawan di 6 lapangan terbang antarabangsa. Langkawi, Pulau Pinang, Kuching, Kota Kinabalu, KLIA 1 dan KLIA 2. So, untuk masa ini, DIDEC sudah melancarkan satu outlet di Langkawi. Sense of Malaysia di Langkawi pada 1 November. Di mana dalam projek ini, usahawan, kita meletakkan produk-produk usahawan yang, kalau kita tahu, nak masuk dalam airport ni bukan senang. Bukan senang nak masuk, kosnya mahal. Tapi dengan adanya platform Sense of Malaysia ni, kita bagi peluang kepada usahawan desa yang tak berkemampuan untuk posisikan produk di peringkat antarabangsa. Platform SOM ni lah yang akan menjadi titik mula untuk usahawan ke peringkat seterusnya. Di tempat yang mahal juga. Yes. You bayangkan produk you ada di airport. International airport. So to become the positioning for your product. Selalunya kalau kita tengok produk kampung ni susah nak masuk. Kedai runcit ke supermarket. Tapi inilah yang satu usaha DIDEC untuk membantu usahawan. Okey, untuk ke arah usaha itu dan juga untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan inisiatif itu, di manakah mungkin perkongsian nombor telefon ataupun mungkin maklumat-maklumat lain yang boleh dikongsikan kalau mereka yang berminat untuk menggagaskan perniagaan mereka di kawasan-kawasan tersebut? Jika ada usahawan yang berminat spesifikly dalam produk makanan, fashion dan craft tangan, kecantikan, kalau berminat untuk turut serta dalam projek SOM ini, boleh hubungi DIDEC di talian 019-222-3300. So tu talian boleh WhatsApp ataupun call, ataupun boleh lalui website DIDEC www.ddec.my. Antara bidang-bidang ataupun produk-produk yang dialu-alukan oleh DIDEC untuk mempromosikannya ialah? Dia ada dua komponen dalam projek SOM. Satu, kuih kita, di mana kuih kita ni kita fokus kepada produk makanan dan minuman. Dan himpun. Himpun di mana produk yang fokus kepada craft tangan dan kecantikan dan fashion. So ada dua komponen di dalam projek SOM ni. So kita mengalu-alukanlah semua usahawan yang berminat untuk turut serta dalam projek ini. Difahamkan sudah lebih 15 tahun penubuhan DIDEC sebenarnya. Ini satu tempoh yang lama juga untuk membantu para usahawan. Jadi mungkin di pengakhiran ini, apakah harapan DIDEC dalam setiap usaha inisiatif yang dilaksanakan itu, mereka yang berminat boleh turut mendapatkan maklumat lanjut ataupun bekerjasama dengan DIDEC dalam mempromosikan, menjenamakan, malah untuk menganjakkan tahap keusahawanan itu ke tahap yang lebih baik, Tuan? Pada saya, pembangunan usahawan ni dia proses yang berterusan. 15 tahun, 10 tahun. Pada saya dia evolusi sentiasa berkembang. Jadi kita sangat-sangat mengalukanlah sama ada usahawan ataupun pakar industri dalam bidang berlainan. Dan contohnya dalam bidang digital, dalam bidang marketing, untuk bekerjasama dengan DIDEC supaya kita sama-sama dapat membantu usahawan ni. Membantu usahawan ke peringkat seterusnya. Pada saya, effort yang DIDEC laksanakan sebelum ni sebagai permulaan, betul. Tapi dia ada banyak lagi
banyak lagi proses yang kena lalui. Dan kerjasama dengan semua pihak sangatlah kita lalukan. InsyaAllah. Latih usaha dana itu antara perkataan dan juga wordings yang penting untuk pembangunan usahawan di bawah Design Development Center ataupun DDEC ini. Sekali lagi Tuan, untuk kesempatan ini mengalu-alukan mereka yang berminat untuk bersama dengan DDEC dalam melatih, mengusahakan dan juga melihatkan aspek-aspek pendanaan itu diterjemahkan dan juga dikerjasama bersama dengan DDEC, Tuan. Betul. Okay, saya mewakili DDEC sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada SPM bagi peluang ini untuk memperkenalkan DDEC kepada semua. Dan again, kita maklumkan tadi ada dua bahagian komponen yang sangat penting. Satu, pembangunan usahawan dan pembangunan jenama. Di mana kita boleh membantu usahawan sebelum menjadi usahawan dan selepas menjadi usahawan. Apa komponen yang kita boleh bantu pun ada di dalam DDEC. Ya, insya-Allah sama-samalah kita membangun bersama DDEC, membangunkan usahawan dan juga melalui program keusahawanan yang ditawarkan. Boleh juga layari laman sesawang www.ddec.my, juga di Facebook, Instagram dan juga YouTube DDEC Malaysia, serta scan QR code di poster yang tertera ini. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Aizuddin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif Design Development Center atau dikenali sebagai DDEC. InsyaAllah terus membangun dan juga maju bersama DDEC ke arah reka bentuk inovatif dan juga lestari. Sudah pastinya DDEC menyediakan ruang untuk anda, ruang latihan usahawan dan juga pendanaan yang setepatnya sebetulnya bagi anda menjenamakan dan juga membangunkan perniagaan anda. Terima kasih DDEC kerana bersama dengan kami pada hari ini. Kita nak berjeda seketika untuk kita memberikan laluan ke Ronda-Ronda Keluarga Malaysia. Ini disediakan oleh Audi Muhammad Noor yang juga melihatkan tentang Lahad Datu